Selamat pagi, anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Nabila Khalila dan rakan penyampai. Nina Rozman. Okey, baik Nabila. Ini kali pertama kita berganding bahu wanita ke wanita. Betul, woman empowerment. Betul. Okey, baik. Seperti Nabila cakap, banyak lagi perkembangan yang kita bawakan, termasuk juga dengan prestasi pasaran dan kedudukan kewangan. Untuk kami bantu anda fahami dan dalami apa aspek penting yang perlu anda tahu sebelum anda membuat sebarang keputusan mengenai pelaburan bersama ahli panel jemputan yang akan kami bawakan. Jadi saya mulakan dengan laporan pertama dengan keputusan memperkenalkan subsidi bersasar hanya akan dibuat setelah keadaan ekonomi mengizinkan, iaitu apabila kadar inflasi dapat dikawal dengan baik. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata masih terlalu awal untuk membuat keputusan memperkenalkan subsidi bersasar melalui bajet 2023 akan datang kerana ia tidak wajar dilaksanakan dalam keadaan inflasi global yang tinggi. Beliau berkata, semua pihak perlu memahami bahawa subsidi tidak bersasar dalam jangka masa panjang tidak akan membawa faedah kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ini jelasnya kerana negara masih lagi dalam proses pemulihan dan perkara itu perlu dibawa ke Jemaah Menteri untuk dibincangkan sama ada subsidi bersasar akan diperkenalkan dalam bajet 2023 ini. Beliau berkata sekiranya pada 2023 keadaan ekonomi mengizinkan, konflik geopolitik dunia yang semakin reda serta pertumbuhan ekonomi negara yang stabil, satu pembaharuan struktur akan dibuat bagi membantu golongan rentan. Melalui pembaharuan struktur ini, katanya kerajaan akan memperkenalkan polisi baharu yang boleh menolong golongan yang betul-betul memerlukan dan tidak terlalu menyeluruh. Rakyat Malaysia membayar lebih untuk menjamu selera dan melakukan perjalanan dari tempoh April hingga Jun apabila indeks bagi aktiviti perkhidmatan, penginapan dan makanan dan minuman meningkat secara mendadak kepada 2.7% daripada suku sebelumnya. Menurut data Indeks Harga Pengeluar Perkhidmatan SPPI daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, indeks itu mengesan pergerakan harga makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran dan penyedia perkhidmatan makanan serta harga penginapan dan acara dan catering jangka pendek. Menurut DOSM, harga untuk perkhidmatan ini telah melonjak sebanyak 4.7% tahun ke tahun. SPPI meningkat 1.5% kepada 111.9 pada suku kedua berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan 0.9% daripada suku sebelumnya. Rekreasi merekodkan lonjakan kedua tertinggi selepas makanan dan minuman dan perjalanan meningkat 3% tahun ke tahun dan 2.9% daripada suku sebelumnya. Indeks menjejaki hiburan, rekreasi, perjudian dan pertaruhan dan sukan. Pengangkutan menduduki tempat ketiga pada 1.1% berbanding suku kedua tahun lalu dan 0.9% suku ke suku. UMW Toyota Motors Sedia Berhad terus meningkatkan momentum apabila jualan Toyota bagi bulan Julai 2022 yang didaftarkan sebanyak 6,624 unit, manakala Lexus mencatatkan jumlah jualan sebanyak 13 unit. Jualan keseluruhan bagi bulan Julai 2022 berjumlah 6,637 unit, manakala jumlah tahunan jualan sehingga kini bagi Julai 2022 berjumlah 52,548 unit berbanding 35,561 unit Toyota dan Lexus untuk jualan yang didaftarkan pada Julai 2021, peningkatan 48% daripada tahun sebelumnya. Hexta Industries Berhad memeterai perjanjian penjualan saham bersyarat bagi memperoleh keseluruhan kepentingan dalam Hexta Fertilizers Limited daripada Hexta Holdings Sedia Berhad melibatkan pertimbangan pembelian berjumlah RM480 juta. Kementerian Kewangan dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia sedang mengkaji insentif khas untuk pelaburan yang dibuat oleh Dagang Nextchange Berhad dan Hon High Precision Industry Co Limited dari Taiwan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Rakyat Malaysia tidak terasing daripada terkena tempias inflasi yang kini melanda serata dunia dengan 45% mengakui situasi kewangan mereka sekadar cukup makan. Tinjauan melalui Ipsos Global Inflasi Monitor mendapati rakyat terpaksa mengikat perut berikutan tekanan daripada inflasi dan juga kenaikan kadar faedah. Bagi 23% rakyat Malaysia pula, mereka berasa amat susah, manakala bagi 29% mengakui mereka hidup dengan selesa. Namun jumlah responden yang berasa selesa masih kurang
berbanding ekonomi-ekonomi utama yang lain iaitu 42% di Korea Selatan, 53% di India dan 40% bagi purata global. Menurut pengarah bersekutu Ipsos Public Affairs Lars Eric Lee, kenaikan kadar faedah yang dijangka berlaku memberi kesan kepada pendapatan 4 daripada 10 rakyat Malaysia dalam masa terdekat, sekaligus menyebabkan penurunan taraf hidup. Meskipun kebimbangan berhubung COVID-19 kini berkurangan, inflasi dan kemiskinan telah memintas pandemik itu sebagai perkara utama yang menjadi kerisauan rakyat Malaysia. Setakat Julai, 42% responden bersetuju bahawa inflasi menjadi kebimbangan utama, diikuti isu kemiskinan dengan 35% dan wabak COVID-19 sebanyak 24%. Rentetan tekanan inflasi, trend pembelian dalam kalangan rakyat mula merosot sejak 2 bulan lalu, dengan hanya 32% responden bersetuju mereka selesa membuat pembelian barangan utama seperti rumah dan kereta pada bulan Jun berbanding 40% pada Mei lalu. Kata Lars, bagi kebanyakan rakyat Malaysia, perbelanjaan untuk bersosial dan bercuti adalah antara perkara pertama yang dipotong apabila belanjawan isi rumah mula dibuat dengan lebih berhati-hati. Pelaksanaan 4 program pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berkaitan COVID-19 iaitu iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas menyebabkan simpanan ahli menjadi rendah dan sangat membimbangkan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, 4 program-program berkaitan COVID-19 tersebut ke atas simpanan ahli dianggarkan sebanyak RM155 bilion. Daripada jumlah tersebut, Muhammad Shahar berkata RM145 bilion adalah pengeluaran ahli, manakala hampir RM10 bilion lagi adalah program pengurangan kadar caruman berkanun syek pekerjaan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, setakat 30 Jun 2022, seramai 6.62 juta ahli atau 52% daripada 12.78 juta keseluruhan ahli KWSP berumur di bawah 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Daripada jumlah tersebut, 4.99 juta ahli atau 75% adalah Bumiputera. Pada masa yang sama, terdapat seramai 3.2 juta ahli berumur di bawah 55 tahun yang berada pada tahap simpanan amat kritikal iaitu kurang daripada RM1,000, di mana 2.58 juta ahli atau 81% daripada mereka adalah ahli Bumiputera. Sebagai perbandingan relatif, Muhammad Shahar berkata, jumlah ahli Bumiputera iaitu seramai 8.22 juta orang merupakan 64% daripada 12.78 juta keseluruhan ahli KWSP yang berumur di bawah 55 tahun. Keadaan tersebut, jelas beliau, menunjukkan kebanyakan ahli Bumiputera adalah tertumpu dalam kalangan ahli yang mempunyai tahap simpanan KWSP yang rendah berbanding kaum-kaum lain. Hari pertama kawalan harga minyak masak di seluruh negara menyaksikan tahap pematuhan hampir 100%, kata Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa. Dalam sidang media di Bangunan Parlimen hari ini, Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata ada peniaga yang sanggup menurunkan harga lebih rendah daripada harga kawalan. Kita berpuas hati ke semua premis yang telah dikunjungi oleh penguat kuasa menunjukkan pematuhan hampir 100% mematuhi had harga maksima yang telah ditetapkan. Malah terdapat 17% daripada premis yang telah kita periksa sehingga tengah hari tadi, 17% daripadanya menjual lebih rendah daripada harga maksima yang telah kita tetapkan. Dan ini suatu perkembangan yang memberangsangkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peniaga-peniaga di seluruh negara yang telah mematuhi peraturan kawalan harga maksima, dan juga lebih berterima kasih lagi kerana banyak juga peniaga-peniaga telah berani dan menjual minyak pada harga yang lebih rendah. Berdasarkan pemantauan, Anwar berkata harga minyak masak botol 1 kilogram dijual pada harga RM6.70 hingga RM7.70. Botol 2 kilogram antara RM12.70 hingga RM14.70. Botol 3 kilogram antara RM21.30 sehingga RM21.70. Dan bagi botol 5 kilogram dijual antara RM28.90 ke RM34.70.
Beliau berharap harga tersebut terus berkekalan sehingga Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mengumumkan harga baru berdasarkan harga minyak kelapa sawit mentah CPO pada 1 September ini. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar berkata kerajaan mendengar pandangan peniaga dan pembekal ayam yang berharap agar sekatan ekspor dapat dilonggarkan. Beliau berkata berdasarkan maklum balas yang diterima, beberapa pihak mengatakan bahawa terdapat lebihan bekalan ayam bagi kegunaan domestik. Namun kata Anwar, keputusan berhubung mekanisme pengawalan harga tidak boleh bertukar-tukar. Saya ingin menjelaskan di sini bahawasanya mekanisme mengawal tahap kedudukan bekalan tidak boleh dibuat secara flip-flop. Kita memerlukan masa bagi memastikan bekalan ayam dalam negara, begitu juga bahan-bahan yang lain mesti berada pada tahap yang terkawal dan adalah perlu bagi jawatan kuasa kita ini dapat memantau secara menyeluruh keseluruhan supply chain yang berkaitan dengan bekalan ayam. Sama ada bekalan ayam yang sudah mula dibenarkan dibawa masuk, ayam yang mula diternak dan ayam yang dikeluarkan. Dan kita akan melihat sejauh manakah dakwaan menyatakan bekalan sekarang adalah berlebihan. Buat masa ini, kerajaan menetapkan larangan mengekspor ayam ke pasaran luar yang akan tamat pada 31 Ogos ini, walaupun terdapat permintaan penternak dan pembekal untuk melonggarkan sekatan itu. Anwar selanjutnya berkata, beliau memahami hasrat peniaga untuk mendapat manfaat daripada harga tinggi di pasaran luar negara kerana kekurangan bekalan. Namun tegasnya lagi, sekiranya sekatan dibuka secara tergesa-gesa, ia berkemungkinan akan menyebabkan harga pasaran tempatan kembali tidak stabil. Keutamaan sekarang adalah rakyat tempatan dan oleh kerana ayam adalah sesuatu barangan yang diperlukan oleh setiap keluarga, kerajaan ingin mengekalkan dasar dan memastikan harga ayam kekal rendah seperti mana yang ada sekarang. Baik, niagawan yang akan berhenti rehat seketika, kita jumpa selepas ini.